الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد المصطفى المجتبى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, makasih pada tuan pengurusi majlis, tuan-tuan tetamu yang diraikan, tuan-tuan dan perempuan ahli qaryah Masjid Taman Perudah. Alhamdulillah, untuk menjadi orang yang beriman mesti mengimarah masjid. Maka tak sempurna iman seseorang kalau dia tak imarah masjid. Itu yang paling asas. Karena kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja, kalau bahasa Arab ni innama tu nak abang kata tak dapat tidak, hak ni je. Ada tu hasrin, dia kumpul tang tu. Siapa yang imarah masjid, dia adalah orang yang beriman. Sebaliknya, faham sebaliknya, siapa yang tak imarah masjid, maka tak sempurna iman dia. Dan masjid adalah afdalul buq'ati fil ard, sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Maka binalah tempat-tempat yang lain yang lebih canggih, indah, hebat, lebih tenang kononnya. Dia tidak boleh menandingi masjid, walaupun masjid itu kecil, prasarananya biasa, kemudahannya tidaklah sehebat binaan yang lain seperti hotel, resort. Tapi masjidlah seafdal tempat di atas muka bumi. Dan bahawa urusan kita seharian mesti kena terikat dengan masjid. Apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, sebelum ditentukan mana rumah Nabi nak menginap, telah ditentukan mana tanah untuk dibina masjid. Dan dibina dahulu masjid sebelum rumah Nabi SAW. Para sahabat ni kira-kira orang-orang Ansar tak membina rumah untuk Nabi. Tahu Nabi nak mai, duk tunggu setiap hari keluar tengok. Sampai lagi Nabi, sampai lagi. Tapi tak terlintas membina rumah. Sebab apa? Allah nak. Terpahat dalam sejarah bahawa yang pertama dibina adalah rumah Allah. Kalau kita nak pindah ni, rumah kena ada dah lah. Lagu tu lah, kita ni orang biasa. Tapi Nabi tidak, menumpang dahulu di rumah Sayyidina Abu Ayyub dan dibina dulu masjid. Kemudian barulah rumah-rumah ataupun bilik-bilik Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kata Nabi SAW, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, sesungguhnya di antara apa yang akan terus, bahasa kita ligan atau mai, dapat kepada seorang yang beriman daripada amalan dan kebaikannya selepas dia mati. Pertama, ilman 'allamah wa nasyarah, ilmu yang dia pernah ajar dan dia sebarkan. Selama orang beramal, selama kitabnya dibaca, dikaji, dipelajari, pahala pergi kat dia. Yang kedua, waladan salihan tarakah, anak saleh yang dia tinggal. Setiap pergerakan baik anak saleh ini, salatnya, puasanya, sedekahnya, semua pergi dekat
mak ayah yang meninggal. Kerana apa? Depa ni punca dia jadi baik. Wa mushafan warrathah. Yang ketiga, ada mushaf Al-Quran yang diwariskan untuk generasi selepasnya. Dia ada wakaf Quran yang dibaca. Cuma hari ni kena tengok juga tempat nak wakaf Quran. Takut wakaf sepuk, duduk saja, tak ada siapa baca. Tambah di Mekah, wallahu alam lah, saya secara yakin duk pi tengok orang main letak, polis main angkat, pi mana tak tahu. Jadi cari tempat yang mana kalau kita wakaf Quran memang diguna. Jangan sewenang-wenang dengar orang kata wakaf tapi tak tahu pi ke mana. Biar mushaf yang kita wakaf itu, Quran yang kita wakaf itu diguna selepas itu. Kalaulah ada seorang pelajar menghafal 2, 3, 4 juzuk dengan mushaf yang kita sumbang, dan dia duk ulang lepas itu, duk mengulang hafal, walau dia tak guna dah mushaf tu, sebab mungkin budak-budak ni kalau menghafal, pengalaman lah, dah ada sekolah 4 tahun dia dah terkoyak sana terkoyak sini, dia akan tukar. Tapi kerana dia pernah menghafal dengan mushaf tu, dia mengulang-ulang, dia baca dalam salat dia, maka selama itu pahala mai dekat kita yang menyumbang. Au masjidan banahu, atau masjid yang pernah dia bina. Dalam satu riwayat, kamifhasi qutatin, walau seketul bata dia letak, seketul bata aja. Saya yakin tuan-tuan bagi banyak ni, simen berapa puluh beg, tile berapa puluh keping apa semua, selama diguna, maka selama itu memberi pulangan pahala yang banyak. Au nahran ajra au baitan libni sabil, atau dibina rumah untuk ditumpangi oleh orang-orang yang terputus bekalan. Atau kita menamukan orang. Kalau kita tengok ada orang main masjid kita, lepas tu duduk kelis sana kelis sini, tak ada tempat nak bermalam, ajak dia tidur di rumah. Atau kita buat satu homestay ke bilik di masjid dia siap. Sebagian masjid dia buat begitu. Boleh siapa yang terputus bekalan, siapa yang rumah dia jauh, boleh menginap. Selama itu pahala mai dekat kita. Au nahran ajrah, atau dia pernah buat saliran yang air boleh sampai. Zaman dululah. Hari ni kalau kita tahu siapa-siapa nak sumber air, kita boleh apa, pi wakaf untuk telaga ke, atau buh meter, bayar duit meter tu berapa ratus atau duit meter air tu. Selama dia guna, selama itulah pahala mengalir kepada kita. Ataupun sedekah yang dikeluarkan dari hartanya fi sihhatihi wa hayatih, ketika dia masih sihat dan ketika hidup, yalhaquhu min ba'di mautih, akan sampai kepadanya selepas kematiannya. Riwayat Al-Imam Ibn Majah. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya sepertinya tak perlu lagi cerita apa kita kena buat dengan masjid kita. Dan memang kita duk main masjid, cuma yang penting ialah siapa nak main selepas kita, tuan-tuan. Satu kita kena fikir. Kita tak mau seperti Allah kata, wa khalafa min ba'di fa khalafa min ba'dihi khalfun adaa'u as-salah wattaba'u syahawat. Lalu yang ganti orang-orang yang salat selepas mereka mati adalah keturunan yang meninggalkan salat dan ikut hawa nafsu. Hak ni kita takut. Tuan-tuan dan puan memang ahli masjid. Saya yakin, saya duk main kuliah sebelum ni pun, ya, kita-kita ni lah. Di mana generasi yang akan ganti kita? Siapa yang dia datang pada usia yang muda, yang kata Nabi, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Hak ni kita kehilangan.
Karena anak muda dengan segala tarikan dunia, dengan keinginan yang pelbagai, kalau dia boleh main duduk masjid pada waktu dia, dia ada masa depan yang cukup hebat. Sebab itu mereka di Gaza yang walau reban rumah, hilang anak, hilang suami, isteri, tetap tak mau tunduk. Israel kata kami nak terus perang, jom kita perang, tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan? Mereka ni rapat sungguh dengan masjid. Pernah kami diziarahi oleh, lama dah cerita dia, oleh Imam Masjidil Aqsa di Ma'had dulu. Dia kata di Palestin tak ada Ma'had tahfiz. Yang ada adalah masjid yang dijadikan Ma'had di dalamnya. Ada 1000 pusat tahfiz kerana ada 1000 masjid. Anak-anak habis daripada sekolah, balik singgah masjid, duduklah halaqah hafal Quran. Itu budaya mereka. Maka tidak ada negara yang paling banyak hafiz kecuali di Palestin. Walau kekangan, kongkongan, kekurangan, karena itu mereka kuat. Kalau kita kata duk kena kepung lagu tu, tak boleh bergerak, payah. Payah dia nak perang macam ni. Tapi kerana mereka ada generasi yang ganti dia. Orang kata hari tu mereka tembak Syekh Ahmad Yasin, selesai? Tak selesai. Mereka tembak lagi Syekh Dr. Rantisi, selesai? Tak selesai. Kerana apa? Mereka ada pelapis. Keluar mai. Nama-nama tak pernah dengar dulu lah duk mai. Hak ni kita kurang. Yang ni kena balik pakat fikir. Daripada pihak kerajaan, majlis agama, sampai kita di masjid ni, anak qaryah, kena fikir macam mana nak bagi anak muda memenuhi saf. Seperti mana mereka boleh duduk bawah hujan nak dengar konsert. Pukul 9 orang menyanyi, pukul 5 pagi malah. RM800 bayar. Heran apa kami? Mufti kata tak boleh. Mufti awak, dia yang jaga dosa pahala. Semua orang salah. Punya tekad. Mana tekad kita untuk ajak dia mai? Untuk kita buat sesuatu bagi masjid ini ada tarikan dia. Bagi kepada mereka tanggungjawab. Boleh lantiklah mereka jadi imam sebagai imam tambahan contohnya. 2 waktu. Jadi muazzin, Bilal, waktu-waktu tertentu. Bagi mereka satu jawatan untuk diisi oleh anak muda ni. Dan jangan kita nampak mereka tu kenal macam kita. Ya adalah hurang-hurang mereka sungguh. Pernah kami terlibat kalau di masjid Kuala Ketik. Hurang-hurang mereka tu ada. Tapi tera nak tune bagi elok. InsyaAllah satu hari, kalau sentiasa dekat dengan rumah Allah, tak ada yang akan terpesong. Semua akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah moga apa yang kita sambut ni 10 tahun atau 1 dekad ni, dia lebih memberi kepada kita satu cabaran, tuntutan dan amanah. Macam mana kita nak penuhkan lagi saf-saf sampai belakang. Dan saf-saf kita ada anak muda, dewasa, orang tua, kanak-kanak. Di mana saf pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, kegemilangan pemerintah Islam dahulu, anak-anak kecil, remaja, pemuda dan dewasa memenuhi rumah Allah, membentuk satu kekuatan. Al-masajid tuwahhidus sufuf. Masjidlah yang akan menyatukan saf-saf orang Islam. Di mana kita kena sama ketika berdiri, kena sama hati kita juga. Di mana kita kena tegur kawan main rapat sikit, macam tu juga kalau luar masjid tak betul kena tegur kawan. Di mana kita kena khusyuk dalam salat, demikianlah di luar kita kena tunduk kepada arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah masjid kita dengan binaan yang indah begini, imarah dia juga indah insyaAllah, aktivitinya juga bermanfaat dan dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Ustaz Amri untuk menyampaikan ceramah ringkas beliau pada malam ini. Jadi alhamdulillah kita menyedari bahawa kita dah pun ulang-alik ke masjid kita ni dah 10 tahun dah Tuan Syekh. Bersama-sama solat, baca Quran,